Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'. Penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan dilimpahi dengan keberkatan dan kerahmatan, kita bersua kembali dalam membicarakan nilai air. Apatah lagi saya hendak bicarakan pada hari yang berbahagia ini berhubung tentang bulan Ramadan, bulan yang menjadi alamat penanda terhadap fenomena kemarau setempat. Sidang penonton yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ra'aitum umudan ahmar min qibalil masyriq fi ramadana fadkhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatu ju'in," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila kamu perhatikan tiang-tiang merah yang merupakan pancaran cahaya matahari ketika matahari terbit di ufuk timur, yang mana fenomena ini kamu saksikan di bulan Ramadan, maka simpankanlah makanan kamu untuk jangka masa setahun, kerana bahawasanya kamu berada pada tahun kelaparan, kebuluran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita bahawa bulan Ramadan, bulan yang dilimpahi dengan keberkatan dan kerahmatan, bulan yang menjadi penanda, pemberi maklumat, dan bulan yang memberi petunjuk kepada manusia. Apatah lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan, sekiranya pada setiap pagi waktu terbit matahari di sebelah timur di bulan Ramadan, kamu dapat saksikan waktu terbit matahari di bulan Ramadan itu, pancaran cahaya matahari itu memancar, menjulang tinggi bagaikan tiang-tiang berwarna merah. Kiranya fenomena ini dapat kamu saksikan, maka itu sebagai petanda, alamat bahawa penempatan kamu akan berhadapan dengan krisis makanan. Ya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadkhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatu ju'in. Simpankanlah makanan untuk jangka masa setahun, kerana bahawasanya itu tanda-tanda kamu berhadapan dengan tahun kebuluran, tahun kelaparan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang amat istimewa. Bukan sekadar bulan di mana kita menjalani kewajipan ibadah puasa, tetapi bulan Ramadan menjadi penunjuk dan pemberi maklumat. Apatah lagi
Allah Subhanahu wa taala perakukan pada ayat 185 surah Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan allazi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada umat manusia. Al-Quran juga menjelaskan dan memberi keterangan kepada manusia jalan-jalan yang betul dan jalan-jalan yang salah. Hinggalah ke akhir ayat 185 surah Al-Baqarah. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala perakukan keistimewaan bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan tanggal 17 hari bulan Ramadan. Dan Al-Quran itu nilainya hudan linnas, memberi petunjuk kepada umat manusia. Menjelaskan kepada kita istimewanya bulan Ramadan. Bulan yang akan memberi petunjuk kepada umat manusia. Dan berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Samit radhiyallahu an, petunjuk yang boleh kita dapati, alamat dan tanda-tanda yang boleh kita perolehi di bulan Ramadan, iaitu pada saat detik terbitnya matahari setiap pagi di bulan Ramadan. Setiap pagi di bulan Ramadan, Rasulullah menghendaki agar kita melihat detik terbit matahari. Kiranya matahari terbit di sebelah ufuk timur. Pancaran cahaya matahari ketika terbit itu membentuk cahaya yang menjulang tinggi bagaikan tiang-tiang berwarna merah, tanpa ada sedikit pun awan yang menutupi dan menghalangi. Kiranya itu dapat diperhatikan, maka sudah jelas tanda-tanda, sudah jelas alamat dan penunjuk agar kita dikehendaki simpan makanan untuk jangka masa setahun. Kerana tahun itu dikira tahun di mana kamu bakal berdepan dengan krisis makanan, kebuluran. Wal'iyazubillah. Sidang ahli penonton yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa yang hendak dijelaskan di sini berdasarkan fakta sejarah seorang tokoh ulama hadis yang masyhur lagi tersohor, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Sudah 500 tahun meninggal pergi. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan kepada kita berhubung tentang kedudukan hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani, iaitu fenomena terbit matahari dengan pancaran cahaya menjulang tinggi membentuk tiang-tiang berwarna merah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa yang berlaku, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mencatatkan dalam kitabnya, dalam pengumpulan hadis-hadis pilihan dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Maka dia muatkan hadis ini kerana pengalamannya pada tahun 905 Hijrah, iaitu 6 tahun sebelum beliau wafat. Pada tahun 905 Hijrah, bumi Arab dilanda wabak penyakit. Bermula daripada bumi Turki, melintasi Laut Mediterranean dan hampir keseluruhan Middle East,
Timur Tengah hinggalah ke semenanjung tanah Arab ditimpakan wabak penyakit pada tahun 905 Hijrah. Ianya berterusan selama 2 tahun, 905 Hijrah, 906 Hijrah. Yang jelas dapat dicatat pada tahun 906 Hijrah, ketika matahari terbit dapat disaksikan di bumi Qahirah, kata Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Matahari terbit, memancar cahayanya menjulang tinggi, membentuk cahaya-cahaya merah bagaikan tiang-tiang merah. Maka ianya menggemparkan penduduk Islam bumi Mesir pada tahun 906 Hijrah. Ia pada tahun 907 Hijrah baru selesai wabak menimpa dan melanda selama 2 tahun. Bumi Mesir khususnya berhadapan dengan kemarau. Kemarau menimpa melanda bumi Mesir pada tahun 907 Hijrah. Tak habis begitu sahaja, 908 Hijrah krisis makanan menimpa dan melanda hampir keseluruhan tanah Arab, termasuk Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab. Hinggalah pada tahun 908 Hijrah, kemarau yang mengundang krisis makanan berlakulah kebuluran. Maka dalam tempoh masa 5 tahun umat Islam dirundung malang. 905 Hijrah wabak, 906 Hijrah wabak, 907 Hijrah kemarau, 908 Hijrah berhadapan pula dengan krisis makanan dan kebuluran. Wal-'iyazubillah. Maka hadis ini tak pernah dilupakan. Sebab itu hadis riwayat Imam At-Tabrani ini dimuatkan dalam kitab pengumpulan hadis Al-Jami'us Saghir yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, 100 tahun kemudian, seorang tokoh ulama juga daripada negara Mesir, Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Rauf Al-Manawi, yang wafat pada tahun 1031 Hijrah, menceritakan pada tahun 1007 Hijrah bumi Mesir dan hampir keseluruhan tanah Arab, termasuklah Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab, Allah Ta'ala timpakan wabak penyakit. Ulangan 100 tahun. 905 Hijrah berulang pada tahun 1007 Hijrah. Selama 2 tahun, 1007 Hijrah, 1008 Hijrah. Dan dapat dibuktikan pada tahun 1008 Hijrah, ketika matahari terbit di bulan Ramadan, matahari terbit tanpa ada halangan awan, maka pancaran cahaya matahari itu menjulang tinggi, membentuk tiang-tiang berwarna merah. Maka apa yang Rasulullah sabdakan berulang kembali tahun 1008 Hijrah. Maka pada tahun 1009 Hijrah, kemarau menimpa melanda bumi Mesir. 1010 Hijrah krisis makanan, 1011 Hijrah kebuluran. Wal-'iyazubillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka apabila kita perhatikan apa yang berlaku pada tahun 905 Hijrah dan berulang kembali 100 tahun, iaitu 1007 Hijrah dan 1441 Hijrah.
seorang imam juga. Sayalah Ustaz Haji Hanafiah, Imam Masjid Kota Iskandar. Kalau tadi sekian kita bahas Al-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Syaikh Al-Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Jadi hari ini sayalah Ustaz Haji Hanafiah, Imam Masjid Kota Iskandar. Jadi kita nak menyorot, adakah berulang 905 Hijrah, 1007 Hijrah dan kini 1441 Hijrah wabak menimpa dan melanda. 1442 Hijrah kita masih lagi berhadapan dengan wabak. Adakah selepas ini kemarau? 1443 Hijrah. Adakah selanjutnya 1444 Hijrah krisis makanan? 1445 Hijrah kebuluran? Allah jua yang maha mengetahui. Ingin saya jelaskan berdasarkan pengamatan yang saya lakukan pada tahun lalu. Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun 1441 Hijrah. Fenomena yang Rasulullah sabdakan, iaitu waktu matahari terbit di bulan Ramadan, pancaran cahaya matahari itu membentuk tiang-tiang berwarna merah. Fenomena itu tidak berlaku pada tahun 1441 Hijrah Ramadan. Tak berlaku. Yang jelas tahun lalu Ramadan kita meraih begitu banyak hujan. Ya, maka tak berlaku kemarau dan tak berlaku krisis makanan. Tetapi selepas bulan Ogos menyambut kemerdekaan, wabak penyakit terus meningkat serangannya, mengerikan dan menakutkan hinggalah ke saat ketika hari ini. Dan kini Ramadan 1442 Hijrah, daripada 1 hari bulan Ramadan hari itu hinggalah ke 13 hari bulan Ramadan 1442 Hijrah, apa yang kita perhatikan, kita juga meraih memperoleh hujan. Pun begitu, berita-berita yang kita perolehi daripada rakan-rakan kita yang berada di pantai timur negeri Johor, Endau, Mersing, Kota Tinggi, Endau, Mersing, Kota Tinggi, Pengerang, maka kebanyakan mereka melaporkan bulan Ramadan ada hujan, tapi tidak seperti apa yang diraih oleh umat Islam yang berada di pantai barat negeri Johor. Kalau kita berada di pantai barat negeri Johor, Pontian, Gelang Patah, termasuklah Johor Bahru, kita rasa kita meraih begitu agak memuaskan limpahan hujan di bulan Ramadan ini. Pontian, Gelang Patah, termasuk Johor Bahru, kita meraih hujan yang agak membanggakan, alhamdulillah. Tapi rakan-rakan kita yang berada di pantai timur negeri Johor menyampaikan maklumat bahawa tak begitu banyak hujan yang mereka raih dan mereka peroleh. Dan apabila ditanya dapat diperhatikan ke tidak, waktu terbit matahari, pancaran cahaya matahari itu membentuk cahaya menjulang tinggi, tiang-tiang berwarna merah. Rakan saya di Endau, mantan seorang penghulu, mengakui dan sempat menghantar gambar kepada saya. Begitu juga ketua kampung di Mersing juga sempat menghantar gambar kepada saya. Ada sehari dua hari di mana matahari terbit, ketika itu
tak ada halangan awan. Tak ada halangan awan, maka nampak julangan cahaya matahari bagaikan tiang-tiang berwarna merah. Moga-moga Allah pelihara kita. Setakat di pantai barat negeri Johor, Pontian, Gelang Patah, dan saya sendiri menyaksikan di kawasan Kota Iskandar ni, Nusa Jaya, fenomena ini tak dapat diperhatikan. Tak ada. Setakat 13 hari bulan Ramadan. Apa yang kita bimbangkan bahawa situasi di negeri Johor, kerana di negeri Johor kebanyakannya takungan air untuk minuman, empangan-empangan kebanyakannya di sebelah pantai timur. Ya, empangan Congok, pantai timur. Begitu juga empangan-empangan yang kita sedia maklum, empangan Linggiu, pantai timur. Begitu juga empangan Sungai Lebam, pantai timur. Yang tengah-tengah Sungai Layang. Sungai Layang pun mengharapkan bantuan air. Jadi kita perhatikan bahawa aliran Sungai Johor daripada layang-layang menuju ke Pengerang, alhamdulillah layang-layang dapat hujan. Begitu juga Kulai pun dapat hujan. Jadi air Sungai Johor tu masih ada lagi. Maka hinggalah ke Sungai Sayong, maka kita dapati bahawa bekalan air di negeri Johor, alhamdulillah. Pun begitu, apa yang membimbangkan oleh kerana petanda-petanda mula kelihatan di sebelah pantai timur, Endau, Mersing, Pengerang, dah dapat menyaksikan fenomena ini. Kita membimbangkan, adakah pada tahun ini kita akan berhadapan dengan kemarau setelah kita mengalami banjir pada awal Januari, kemudian pada Februari, Mac, dalam masa tempoh 2 bulan mengejutkan susutan limpahan air hujan. Ramadan datang dengan membawa rahmat, kita meraih air hujan. Selepas Ramadan nanti, suatu tanda tanya. Maka berdasarkan maklumat yang diperolehi, nampaknya perlu ada persiapan dan persediaan terhadap fenomena-fenomena yang bakal melanda. Terus terang saya menyatakan bahawa kalau ini yang berlaku, kita akan berdepan dengan kemarau. Ya, selepas Ramadan nanti, wallahu a'lam bisawab. Apa yang pernah diketengahkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Kiranya bukti-bukti, tanda-tanda, alamat-alamat disaksikan di bulan Ramadan, bulan Syawal sudah nampak bahawa suasana, cuaca dan musim berubah. Ya, dan bulan Zulhijjah jamaah haji mula kerisauan kerana jelas kemarau melanda. Dengan kata lain, maknanya bulan Ramadan sebagai memberi isyarat untuk membuat persiapan bulan haji, bulan Zulhijjah sudah mula merasai kemarau itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa pun yang paling penting ialah apakah persiapan dan persediaan. Setelah kita mendapat maklumat daripada sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pemerhatian yang kita buat. Asy-Syaikh Al-Imam At-Ta'illah Askandari wafat pada tahun 709 Hijrah, menjelaskan kepada kita al-imdad bihasabil isti'dad. Dapatan dan perolehan bergantung kepada sejauh mana persiapan persediaan yang dilakukan. Maka tanda-tanda alamat sudah ada, kita perlu ada persiapan dan persediaan. Ya, lebih membimbangkan lagi sebagaimana yang saya nyatakan bahawa negeri Johor kebanyakan takungan air
takungan air empangannya terletak di sebelah pantai timur, manakala hujannya di sebelah pantai barat. Jadi inilah yang membimbangkan. Maka saya menyeru kepada setiap warga muslimin, muslimat, mukminin, mukminat maupun seluruh bangsa Johor untuk ambil perhatian, berjimat cermat, jangan membazirkan air. Kita kata di sini maknanya bijak dalam menggunakan air. Jadilah seorang pengguna yang bijak dalam membuat pilihan, yang bijak dalam mengambil tindakan, yang bijak dalam membuat keputusan. Berjimat cermat, ya, walaupun kita ada duit untuk membayar kadar takrif Ranhil SAJ yang telah ditentukan, tetapi itu tidak mencukupi. Kita perlu ada kesedaran dan beritahu kepada orang di bawah jagaan kita, anak-anak kita, agar kita jimat dalam menggunakan air dan bijak dalam kita memanfaatkan air. Apatah lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Kaum muslimin guna sama, kongsi sama 3 sumber kehidupan. Yang pertama air, yang kedua api, dan yang ketiga ialah padang ragut rumput untuk ternakan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajar kepada kita ada 3 sumber yang perlu guna sama, manfaatkan bersama. Ya, maka perlu ada di situ tanggungjawab, bekerja sama dalam menggunakan dan memanfaatkannya. Yang pertama sumber air, yang kedua sumber bahan api, yang ketiga sumber makanan, pertanian dan ternakan. Maka air sebagai nyawa, apatah lagi maknanya air merupakan nyawa kepada semua benda hidup. Yang membezakan yang hidup dan mati adalah air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air akan segala sesuatu. Untuk membezakan benda hidup dengan benda mati adalah air. Benda hidup mengandungi air, benda yang mati tiada mengandungi air. Jimat dalam penggunaan air, bijak dalam kita memanfaatkan air, dan bertanggungjawab kerana air itu merupakan sumber yang perlu diguna sama dan dimanfaatkan bersama. Sehingga bersua kembali untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.